Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Hakimi. Nombor metrik 10DIB 21F1001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrullah bin Ismail. Nombor metrik 10DIB 21F1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aziz bin Rostam. Nombor metrik 10DIB 21F1045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad bin Syazid bin Abdul Aziz. Nombor metrik 10DIB 21F1047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Faris Mukri bin Syed Zainul Asri. Nombor metrik saya 10DIB 21F1088. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan maisir. Apakah itu maisir? Maisir ialah permainan pertaruhan dalam golongan Arab dengan menggunakan anak panah. Al-maisir lebih dikenali sebagai judi, di mana judi ditakdirkan sebagai permainan dengan menggunakan duit dan lain-lain sebagai pertaruhan. Judi disebut sebagai setiap permainan yang mengandungi pertandingan daripada kedua-dua belah pihak. Maisir juga bermaksud memperolehi sesuatu dengan mudah atau memperolehi keuntungan tanpa usaha. Islam melarang semua bentuk urus niaga di mana keuntungan kewangan diperoleh hanya berdasarkan nasib atau spekulasi dan bukannya dengan usaha sendiri. Judi hanya dimenangi oleh seorang pemenang, yang lain akan mengalami kerugian. Saya akan menerangkan sedikit tentang hukum maisir beserta dengan dalil-dalilnya. Hukum maisir adalah haram. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah telah melarang segala jenis perjudian. Hal tersebut tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan solat. Maka tidaklah kamu mahu berhenti. Dalam perjudian iaitu maisir, orang Arab jahiliah mempunyai kebiasaan untuk menyimpan 3 buah anak panah di dalam Kaabah yang dibalut dengan kertas atau kain yang bertuliskan lakukan, jangan lakukan, dan yang ketiga kosong. Biasanya sebelum melakukan perjalanan jauh, mereka menemui juru kunci Kaabah dan minta salah satu anak panah. Apabila yang terambil anak panah bertuliskan lakukan, maka mereka akan melakukan perjalanan jauh dan menganggap perjalanan mereka akan mendapat kesempatan. Dapat hal yang dilakukan oleh Arab jahiliah tersebut. Allah memberi peringatan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk dalam perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Contoh maisir. Kalau kita ketahui, maisir dia iaitu tidak hanya terbatas kepada judi ataupun taruhan. Namun maisir ni dia meliputi beberapa transaksi yang mengandungi unsur-unsur haram. Contoh maisir ni seperti game online dengan konsep taruhan seperti hype domino. Seterusnya SMS yang berhadiah atau kuis yang dilakukan melalui internet. Seterusnya taruhan dalam bentuk transaksi pembelian kupon ataupun menebak atau meneka beberapa tiket angka dan lain-lain lagi. Punca pelibatan masyarakat dalam maisir.
Faktor yang pertama ialah faktor situasi. Faktor situasi ialah tekanan dari rakan-rakan yang mengakibatkan seseorang menyertai apa-apa perjudian. Seseorang yang diusir oleh rakan-rakannya atau seseorang yang lemahnya iman akan menyertai perjudian kerana dia tidak hendak dipandang rendah oleh rakan dan tidak ingin dianggap dia tidak berani untuk berjudi. Pengaruh rakan sebaya merupakan satu faktor situasi. Yang kedua, faktor persepsi. Faktor persepsi ialah seseorang cenderung menganggap bahawa kemenangan dalam perjudian adalah kerana keterampilan yang dimiliki seseorang itu akan ketagih terhadap judi. Seseorang yang kekurangan penerapan nilai-nilai murni dalam pendidikan agama dan moral akan ketagih terhadap perjudian. Faktor yang terakhir sekali ialah faktor persekitaran. Oleh sebab penubuhan pusat-pusat permainan yang melibatkan unsur-unsur perjudian, seseorang yang kurang jati diri akan ketagih terhadap perjudian. Remaja-remaja yang mempunyai perasaan ingin mencuba dan kelemahannya tiada ketahanan diri akan menyertai perjudian dan akhirnya ketagih terhadap perjudian. Saya akan membentangkan ataupun saya akan menerangkan tentang akibat-akibat dan kesan kepada aktiviti perjudian kepada seseorang individu, masyarakat maupun negara. Yang pertama ialah berjudi akan selalu seorang yang berjudi itu akan selalu dibebani dengan masalah hutang. Hidup tidak tenang dan banyak masa terbuang serta mengabaikan keluarga dan juga bersikap tamak. Aktiviti judi yang sedia ada di negara kita, terutama di kalangan yang berpendapatan rendah, telah menyebabkan kebobrokan rumah tangga dan ramai terperangkap dengan hutang, dengan pinjaman melalui ahlong dan ceti haram. Yang kedua pula ialah ia boleh menjadi punca perpecahan di kalangan masyarakat sekiranya tidak dibendung. Parasit ini ataupun kejadian ini akan terus membiak dan menjadi parah kepada generasi akan datang, dan negara akan mempunyai sahsiah yang sangat buruk ataupun identiti yang sangat buruk. Jika diamalkan, ia akan memberi kesan buruk terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya kepada umat Islam pada hari ini. Perkara haram. Seterusnya yang ketiga, perkara haram ini turut menjadi punca kepada kejatuhannya akhlak-akhlak anak muda zaman sekarang. Perkara haram ini yang menjadi punca kepada penyakit dan perosak kepada akal fikiran dan akhlak umat Islam pada hari ini. Ia juga meruntuhkan moral dan integriti sesebuah masyarakat di dalam negara ini juga. Jadi kita perlu menolak sebaik-baiknya aktiviti berjudi ini supaya tidak merebak di merata-rata tempat, terutamanya di negara Malaysia ini sendiri, kerana dapat merosakkan identiti umat Islam pada masa kini. Yang kelima pula, judi ini juga boleh menyebabkan berlakunya aktiviti rasuah, dan juga memberi kesan yang sangat besar kepada masyarakat. Rasuah adalah mereka yang tidak berintegriti. Sistem pemerintahan akan menjadi lemah kerana setiap kali berlakunya rasuah, pemerintah mungkin akan menggunakan wang hasil cukai rakyat dan manfaatnya akan digunakan untuk kepentingan para perasuah. Seterusnya, menyebabkan pentadbiran sesebuah negeri dan negara akan menjadi kucar-kacir dan menimbulkan masalah lain seperti masalah ekonomi, pengabaian terhadap masyarakat jika amalan rasuah tersebut berleluasa di peringkat pimpinan negara
begitu kesan arak, judi dan rasuah terhadap masyarakat. Secara kesimpulan daripada kesan berjudi ini ialah kita perlu mengelakkan diri kita daripada tergolong dalam golongan-golongan yang mengambil bahagian dalam aktiviti berjudi. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya supaya tidak tergolong dalam golongan tersebut. Selain itu juga, kita perlu menjaga akhlak kita ataupun menjaga adab kita dengan orang lain supaya kita dapat menolak aktiviti berjudi dengan sebaik-baiknya. Cara menghindari maisir yang pertama iaitu dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, iaitu dengan cara yang paling sempurna adalah dengan meningkatkan diri kepada Allah SWT, iaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hal ini dia dapat dilakukan dengan cara mendalami fahaman ilmu agama melalui Al-Quran, Sunnah, Hadis, ijma' ulama dan qiyas. Yang kedua, gunakan transaksi patuh syariah, yang mana iaitu dengan mengikut hukum agama Islam. Kalau kita ketahui, maisir ni adalah musuh transaksi yang ada dalam Islam. Oleh itu, bagi menghindarinya dengan menggunakan kaedah alternatif lain seperti melalui penggunaan perbankan, e-wallet, pelaburan bersistemkan syariah dan lain-lain lagi. Yang ketiga, iaitu dengan melakukan pelaburan yang berlandaskan syariah. Kenapa kita perlu berlandaskan syariah? Kerana bagi mengelakkan diri daripada terlibat dalam pertaruhan yang melibatkan wang untuk sesuatu hal yang tidak pasti dan digalakkan melabur dalam Islam. Bagi pelabur, diwajibkan digalakkan untuk melabur dalam Islam kerana sesuatu pelaburan yang berlandaskan syariah tidak terlibat dalam unsur maisir. Sebenarnya, maisir atau qimar adalah perjudian, yakni segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, taruhan yang ketika akad itu terjadi, hasil yang akan diperolehnya belum jelas. Dalam transaksi tersebut akan ada sebahagian pihak yang diuntungkan dan sebahagian pihak yang dirugikan. Judi merupakan kejahatan yang memiliki mudarat, dosa lebih besar daripada manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Contoh bentuk perjudian iaitu: yang pertama, bermain balas; yang kedua, bermain indeks harga saham; yang ketiga, bermain bursa emas titik kritik agama terhadap praktik perjudian iaitu maisir. Setidaknya terletak pada dua hal, iaitu maisir akan menyeret pelakunya pada kehidupan boros. Seseorang yang dianggapi impian muluk-muluk tanpa mau berpijak pada realitas akan mudah terseret pada sikap tabzir. Akibat lebih serius dari sifat ini adalah menjauhkan manusia dari solidaritas sosial yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan bermasyarakat. Mereka akan selalu mengejar anggaran kosongnya dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berlimpah dengan cara mudah. Sementara itu, membantu orang yang membutuhkan, yang memerlukan sekitarnya tidak pernah mereka hiraukan. Bahkan kebutuhan sendiri yang seharusnya mendapat prioritas tergadaikan oleh keborosan. Yang kedua, masih akan menghadirkan sikap permusuhan antara kelompok. Pemenang taruhan akan membawa dirinya sebagai orang yang merasa mampu mempercundangi lawannya. Di dalam diri yang kalah akan muncul perasaan yang dipecundangi yang ada akhirnya memunculkan sifat permusuhan. Ilustrasi yang kami kutip di awal tulisan ini adalah bukti konkret dari titik kritik agama terhadap maisir ini. Sekian, terima kasih.